Sabah telah kehilangan 7 hal penting sejak 1963. Tahun 1963, Sabah melangkah untuk bergabung selepas bersetuju membentuk Persekutuan Malaysia bersama-sama dengan Sarawak, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Dengan berbekalkan semangat tinggi dan penuh harapan, kita dijanjikan kemajuan, keadilan dan otonomi. Namun selepas lebih 6 dekad, janji itu semakin pudar dan Sabah telah kehilangan 7 perkara penting yang menjadi hak asalnya. 1. Kehilangan kuasa politik dan perlembagaan. Dalam Perjanjian Malaysia 1963, Sabah, Sarawak dan Tanah Melayu ialah rakan sekutu setaraf, bukan negeri bawahan. Tetapi pindaan perkara 1-2 pada tahun 1976 menurunkan taraf Sabah menjadi sekadar negeri. Dari sebuah negara dalam persekutuan, Sabah kini dianggap hanya sebahagian kecil dalam struktur kuasa pusat. Kesannya, otonomi politik dan mardiah kenegaraan Sabah telah direndahkan. Suara rakyat Sabah semakin lemah di Parlimen Malaysia. 2. Kehilangan hak hasil dan keuangan. Sabah dijanjikan 40% hasil bersih persekutuan. Ia termaktub dalam perkara 112C dan jadual ke-10 perlembagaan. Namun pembayaran itu dihentikan sejak 1974 diganti dengan geran khas sementara yang tidak pernah dikaji semula secara adil. Kesannya, Sabah kehilangan berbilion ringgit setiap tahun. Wang yang sepatutnya membina sekolah, hospital dan jalan raya hilang begitu saja. Bukan itu saja, melalui Akta Pembangunan Petroleum 1974, semua minyak dan gas Sabah diserahkan kepada Petronas. Sabah hanya menerima 5% royalti, walhal minyak itu milik bumi kita sendiri. Dan sejak 1967, hasil pelabuhan, cukai dan kastam juga disentralisasi ke Kuala Lumpur. Pendapatan negeri menyusut, pembangunan semakin perlahan. 3. Kehilangan wilayah dan kawasan laut. Pada tahun 1984, Pulau Labuan diserahkan kepada Persekutuan menjadi wilayah persekutuan tanpa rundingan rakyat Sabah. Kita bukan saja hilang tanah, tetapi hilang hasil ekonomi maritim dan potensi pelabuhan antarabangsa. Tahun 2009 pula, Blok L dan M, kawasan minyak utama di perairan Sabah, diserahkan kepada Brunei tanpa penjelasan telus. Dan kawasan Ambalat pula masih dipertikaikan dengan Indonesia kerana tuntutan itu dikendalikan sepenuhnya oleh kerajaan pusat tanpa suara Sabah. 4. Kehilangan kuasa pentadbiran dan undang-undang. Dalam laporan IGC 1962, Sabah dijamin separuh otonomi dalam pendidikan, kesihatan dan imigrasi. Namun kini, semua bidang itu diambil alih sepenuhnya oleh Kementerian Persekutuan. Kuasa keselamatan, polis dan tentera juga tidak lagi di bawah Sabah. Segalanya diatur dari Putrajaya melalui Majlis Keselamatan Negara. Malah dalam hal agama dan adat, pengaruh pusat melalui JAKIM semakin besar. Sabah tinggal nama dalam bidang kuasanya sendiri. 5. Kehilangan kuasa ekonomi dan infrastruktur. Telekomunikasi, tenaga dan pelabuhan semuanya dikawal oleh syarikat nasional. TNB, Petronas, Telekom, MHB menentukan tarif, arah pembangunan dan keuntungan. Sabah tidak lagi bebas merancang kemajuan ekonominya sendiri. Hasil negeri disalurkan keluar sementara rakyat di sini masih bergulat dengan kemiskinan dan prasarana yang ketinggalan. 6. Kehilangan kekuatan sosioekonomi. Selepas 6 dekad, Sabah kekal antara negeri termiskin di Malaysia. Kebergantungan kepada kerajaan pusat semakin tinggi, sedangkan dasar pembangunan tidak berpaksikan realiti tempatan. Golongan muda berhijrah, peluang kerja terbatas dan potensi sumber asli tidak dimanfaatkan untuk rakyat Sabah sendiri. 7. Kehilangan kuasa simbolik dan identiti. Dulu ketua negeri kita dikenali sebagai Yang di-Pertuan Negara, tanda bahawa Sabah adalah negara dalam persekutuan.
Kini gelaran itu diturunkan menjadi Yang di-Pertuan Negeri. Satu simbolik jelas bahawa status Sabah telah berubah dari rakan sekutu menjadi negeri bawahan. Sabah telah kehilangan otonomi politik, ekonomi, wilayah dan identiti. Namun perjuangan belum akhir. Rundingan MA63 dan jawatan kuasa antara kerajaan masih berjalan. Tetapi masa depan Sabah bergantung kepada keberanian rakyatnya sendiri. Kita mesti bersuara. Kita mesti menuntut semula hak yang dijanjikan. Kerana otonomi Sabah bukan keistimewaan. Ia adalah hak yang dijanjikan. Bangkitlah rakyat Sabah. Pertahankan hak, mardiah dan masa depan tanah air kita. Kerana inilah perjuangan untuk memulihkan semula kuasa sebenar negeri di bawah Bayu. Sabah untuk orang Sabah. Rumah kita, kita jaga. Keadilan untuk Sabah. Masa depan kita, keputusan kita.